Maksud saya, kalau kita tak kutip tol, kerajaan akan berbelanja dengan keuangan kerajaan. Ya. Jadi keuangan kerajaan ini seharusnya juga diguna untuk yang lain. Ya. Jadi misalnya, kawasan-kawasan yang tidak dilalui lebuh raya ini ataupun tidak memerlukan lebuh raya ini untuk sampai ke kawasan-kawasan tertentu. Ya. Jadi mereka memerlukan pembangunan yang lain. Ya. Jadi kalau kerajaan paksa juga berbelanja berbilion ringgit satu tahun untuk buat maintenance penjenggaraan di lebuh raya ini, sudah tentu kekurangan dana untuk buat pembangunan yang lain. Ya. Misal kata, ambil mudah, mereka yang duduk di pedalaman, di Kelantan, ya, yang tak gunakan lebuh raya yang banyaknya di Klang Valley ini, ataupun di Lembah Kelang ini, ataupun menggunakan utara ke selatan highway kita di North South Highway. Nah, dengan begitu juga, ambil mudah lagi Sarawak, Sabah, yang langsung tak gunakan sistem lebuh raya yang mengutip tol ini. Jadi bagaimana keuangan untuk membangunkan kawasan ataupun negeri-negeri begitu? Ya, jadi mungkin tak adalah sebab mereka ni tak menggunakan lebuh raya ini, kan, tetapi kerajaan perlu berbelanja untuk menyenggarakan buat maintenance kepada lebuh raya ini. Sebab itu prinsip user pay, ya. Siapa mengguna bayarlah. Cuma yang penting bagi kerajaan, konsesi ini mesti dikawal dengan rapi, ya, supaya mereka tidak mengambil untung. Janganlah charge tol tu tinggi. Chargekan tol, kutip tol tu dengan kadar yang di mana mungkin tidak merugikan syarikat konsesi, cukup untuk buat kerja-kerja penjenggaraan dan kerja menanggung kos yang lain berkenaan dengan lebuh raya. Itu kerajaan pastikan. Dari dengan ada kutipan tol begini untuk kegunaan itu, sudah tentulah kerajaan boleh menggunakan keuangan kerajaan yang lain untuk membangunkan kawasan-kawasan di tempat yang lain untuk pembangunan hospital, klinik, untuk menyenggarakan dan ataupun membangunkan sekolah-sekolah baru, ataupun buat maintenance kepada sekolah-sekolah daib, klinik daib, ataupun bina juga infrastruktur yang lain, jalan-jalan luar bandar dan sebagainya, bantu nelayan kita dengan subsidi, bantu pesawah kita. Dan keuangan kerajaan boleh dah salur untuk kegunaan yang lain. Jadi diri saya memang berpandangan begitu. Kutipan tol tu tidak boleh dihapuskan. Ya, sebab kutipan tol itu nanti digunakan untuk maintenance, penjenggaraan, kerja-kerja penjenggaraan lebuh raya, supaya lebuh raya kita di tahap yang baik, selesa dan selamat digunakan. Ya, prinsipnya pengguna harus bayar, users pay. Bila kita bercakap tentang ini, saya mengingatkan saya kepada beberapa tempoh yang diberikan pengecualian ataupun toll free ini musim-musim perayaan. Ini ditanggung oleh kerajaan, saya kira. Harus dibayar semula kepada pihak konsesi. Ya, memang ada pembayaran oleh kerajaan. Tetapi ada juga sebahagiannya adalah CSR ataupun corporate responsibility, social responsibility daripada syarikat konsesi. Jadi kita hargai jugalah sumbangan daripada syarikat konsesi. Bukan semuanya ditanggung oleh kerajaan. Datuk Seri, masih lagi bercakap soal OPS ini menjelang September ini. Sebelum ini pelbagai idea timbul dan kini akan dilaksanakan OPS menjelang September. Di sepanjang pelaksanaan menuju pelaksanaan OPS ini, apa cabaran yang dihadapi oleh pihak kementerian? Ya, banyak. Yang nombor satu, kita banyak buat perbincangan, buat libat urus, meyakinkan syarikat-syarikat konsesi ini bersetuju untuk kita melaksanakan OPS ini. Itu kita dah lalui ini dengan syarikat-syarikat 12 syarikat yang sudah disebut tadi. Dan kepada yang lain kita bincangkan. Masih jalan perbincangan. Dan selain itu,
memang ada sedikit sebanyak dari segi teknikalnya dan kita membangunkan sistemnya. Semua ini adalah sedikit sebanyak ada cabaran lah pada kita, tapi syukur kita setakat ini boleh dikatakan agak berjaya lah menangani masalah-masalah ataupun cabaran-cabaran itu. Sebab itu kerja-kerja pengujian dalaman, testing dulu, sistem integration test yang dipanggil SIT lah. Jadi juga dan site acceptance test, SAT, bagi memastikan kesediaan sistem sepenuhnya sebelum sesi testing dan commissioning bersama LLM ataupun Lembaga Lebuhraya Malaysia. Semua ini mesti kita lalui dulu dan supaya apabila kita laksanakan walaupun di peringkat pilot projek ini ataupun sepenuhnya nanti, sekurang-kurangnya kita meminimalkan gangguan kepada pengguna. Itu yang kita harapkan. Apabila bercakap soal aplikasi sistem baru SIT, SAT ini semua, tentu ada kos yang terlibat. Adakah ini ditampung oleh pihak konsesi ataupun harus dibiayai oleh pihak kerajaan dan rakyat? Ya, bersamalah sebab program ini pun bersama. Jadi masing-masing ada pertimbangannya, perkiraannya untuk kita melihat. Jadi pelaksanaan OPS ini akan kita nikmati menjelang September. Ada tarikh spesifiknya September ini ataupun 1 September tu semua? Dia tak ada tarikh dalam September, tapi kita bulan September tu. Jadi itu harapan kita lah. Ya, kita akan nantikan sebagai pengguna Max secara harian ni, Datuk Seri, saya orang yang nanti bila pengumuman Max akan melaksanakan OPS ini. Semua kad debit yang sudah boleh digunakan, termasuk Visa dan juga ini credit card artinya Bila kita kata Mastercard dan juga Visa ini akan mula digunakan menjelang September nanti, saat yang mungkin besar kepada pengguna lebuhraya. Berapa pengguna lebuhraya ini kebanyakannya bertumpu di Lembah Kelang, saya kira adalah pengguna Tegar. Kerana kita tidak boleh ke mana-mana tanpa berdepan dengan tol daripada rumah saya. Betul lah. Sebab network ataupun jaringan lebuhraya ini memang bertumpu di Lembah Kelang inilah. Jadi kegunaan yang memang kita ada utara, selatan, north, south. Itu tol yang besar. Ni tol yang kecil-kecil yang RM3, RM1.20 ini pun masih. Akhirnya semua itu pun akan menggunakan sistem OPS ini. Ya, sebab dia bukan bergantung kepada berapa. Kita ni lebih kepada keselesaan, memudahkan kegunaan tol ini. Jadi itu maklumat berkait tentang OPS ini. Kalau ada maklumat lanjut, barangkali saya kira di laman sesawang kementerian akan memaklumkan. Ya, LLM pun ada, Lembaga Lebuhraya Malaysia. Okey, Datuk Seri, kita berbicara pula tentang beberapa sistem yang digunakan, misalnya Building Information Modelling (BIM) dan juga Industrial Building System, dan ini bertujuan untuk memastikan pembinaan jalan dan juga bangunan bagi KKR kementerian ini dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi mungkin Datuk Seri ingin memberikan respon tentang penggunaan sistem-sistem ini, BIM dan juga IBS ini. Ya, kedua-dua ini adalah semata-mata untuk kita mempertingkatkan nombor satu, efisiensi kerja-kerja di dalam industri pembinaan. Jadi apabila kita menggunakan dua sistem ini, iaitu kaedah Building Information Modelling (BIM) atau dan bukan atau dia sebab dia berlainan Industrial Building System (IBS) tu tadi. Kedua-dua ni memang KKR, Kementerian Kerja Raya ataupun JKR sangat-sangat nak promosikan kegunaan ini. Sebab apa? Yang jelas keuntungan kita dapat daripada menggunakan dua sistem ini adalah kita boleh mempertingkatkan efisiensi di bidang pembinaan ini, dan maknanya kerja boleh dipercepatkan ataupun lebih cepatlah, lebih teratur dan bersih di tapak pembinaan. Ini penting, dia tak macam dulu semua macam-macam lah, tak teratur, jadi tak selamatlah tempat kerja. Menggunakan sistem dua ini
bahan-bahan binaan dan sebagainya memang diletakkan di tempat-tempat yang sepatutnya dan lebih teratur, jadi lebih selamat. Apa boleh dikatakan safety di keselamatan di tapak pembinaan itu mesti kita pastikan. Dan kegunaan teknologi. Dua-dua ini melibatkan teknologi. Lebih-lebih lagi building information modeling ni, ya. Jadi kegunaan teknologi ini mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja manusia. Ya. Apabila kita tidak bergantung sangat kepada tenaga kerja manusia dalam bidang pembinaan ini, sudah tentu kita sebagai sebuah negara, Malaysia ini sekarang sangat bergantung kepada pekerja asing. Ya. Jadi bila kita menggunakan kedua-dua sistem ini, sudah tentunya yang kita harapkan akan mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing di bidang industri pembinaan. Ini yang sangat-sangat kita harapkan, dan kalau kita berjaya dengan mengaplikasikan kedua-dua sistem ini, sudah tentunya kita akan mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Ya. Selalu saja saya menemubual bila kita cakap soal IBS ini pada sektor pembinaan. Tapi hari ini kita cakap soal IBS untuk pembinaan lebuh raya bersekali dengan BIM. Jadi gambarannya apabila kita tidak bergantung pada manusia, efisien, lebih cekap, saya bayangkan seharusnya kos pembinaan juga menurun. Apakah itu realitinya dalam konteks lebuh raya di Malaysia? Ini akan kita tangani bersama Yang Berhormat Menteri Kerja Raya sejurus selepas kita berehat seketika. Mau kita ramai-ramai sertai 6,600 langkah perpaduan pada 16 bulan Julai 2023 jam 6.30 pagi sempena dengan Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Keyboard Jalur Gemilang di Bulatan Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak. Nak tahu lebih lanjut? Layar je www.merdeka360.my. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Saya menemani Yang Berhormat Menteri Kerja Raya berbincang tentang OPS. Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi berbincang tentang ini. Awalnya bercakap tentang OPS, iaitu sistem kutipan tol secara terbuka. Kita kenalinya sebagai OPS. Lepas ini menjelang September, sekurang-kurangnya 2 syarikat konsesi sudah ataupun lebuh raya sudah mula bersedia menggunakannya. Max dan juga rangkaian lebuh raya di bawah IJM. Saya nanti-nantikan Max itu. Datuk Seri, nanti saya nak bincang ataupun nak tanya tarikhnya nak menggunakan itu. Itu menarik kerana kita boleh menggunakan apa juga kredit kad dan juga kad debit untuk tujuan kutipan tol. Maka ini sekaligus tidak lagi memberikan monopoli kepada syarikat seperti Touch and Go yang kemudiannya memungkinkan kita untuk melaksanakan sistem yang lebih baik, iaitu MLFF. Gantri yang tidak lagi ada palang, jadi boleh lalu saja. Itu kita nantikan. Dan kita mula bercakap tadi tentang cabaran-cabaran pelaksanaan OPS ini, termasuklah kaedah-kaedah mutakhir, Building Information Modeling ataupun BIM, dan juga IBS, Industrial Building System. Saya sebutkan tadi, Datuk Seri, saya kata selalu saja bila bicara dengan kementerian ini, Kerja Raya dan juga pihak-pihak seperti CIDB, akan timbul IBS ini. Saya rasa kita cukup fasih tahu
IBS itu bila mana keperluan pembinaan itu sudah fabricated, yang sudah siap dikilang pemasangannya. Kerana itu Datuk Seri sebutkan tadi, bina lebuh raya lebih bersih, lebih selamat, lebih efisien, lebih cekap. Tapi saya bangkitkan, adakah ini bererti kos pembinaan kita juga akan menurun dalam pengalaman? Dan mungkin kita jelaskan sikit BIM ini, Datuk Seri. Apa itu BIM ini? Building Information System. Ya, BIM ni nama dia kata Building Information Modeling. Dia modeling ni masih kepada 3 dimensi, 3D. Ya, macam mereka bentuk dia dalam dia punya sebelum dibina, dia buat mereka bentuk di atas kertas dululah. Ya, itu biasa. Tapi sekarang kita gunakan BIM ni, dia menggunakan visual aid. Jadi dia 3 dimensi. Mengapa 3 dimensi ini membawa apa kata faedah yang bagus? Sebab kita boleh buat secara lebih terperinci, ya, di mana kena tebuk lubang kalau wire tu seperti masuk ke tempat itu, dan pipe, kalau pipe tu perlu dipasang nanti, kita tak perlulah tebuk ke sini, tebuk ke sana. Kadang-kadang tak betul tempat, jadi banyaklah kerja-kerja pembaziran. Tapi menggunakan kaedah building information modeling ini sudah tentunya tepat sekali, ya, sebab dia 3 dimensi, 3D. Jadi itu memudahkan kerja-kerja dibuat nanti. Jadi itu sekira prinsipnya lah. Apa erti kata information modeling, ya, dia menggunakan model itu. Jadi buat reka bentuknya lebih mudah dibuat. Dan kita dah ada berjaya di sektor pembinaan, construction industry. Memang pada tahun 2019 kita dah sampai ke tahap 49% menggunakan sistem BIM ini. Dan 2021 ini kita berjaya meningkatkan kepada 55% peningkatan. Maknanya kita mengadaptasikan menggunakan teknologi ini meningkat. Itu memerangsangkan. Bagus. Dan baru-baru ini saya bersama Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan di flyover yang baru siap di Wakaf Baru di Kota Baru menggunakan BIM ini. Ini pertamanya untuk lebuh raya. Yang saya kata tadi 55% itu pembinaan. Lebih kepada pembinaan bangunan. Tapi lebuh raya ini yang pertama, ya. Yang pertama, dan kita dapat penjimatan. Kos asalnya projek ini adalah 105.5 juta. Jadi bila siap hanya 97.6 juta. Ada penjimatan 7.9 juta ringgit. Jadi saya diberitahu mengapa kita dapat capai penjimatan. Selalunya cost overrun projek-projek ini. Ada saja ini penjimatan. Jadi saya difahamkan kerana menggunakan BIM ini, sistem BIM. Ini bukti dia. Jadi boleh sekitar hampir 6% penjimatan itu kurang lebih itu, ya. Jadi telah pun dilaksanakan, berarti BIM dan juga IBS ni akan diperluaskan lagi dalam pembinaan lebuh raya masa depan, sudah pastinya. Memang itu boleh dikatakan dasar kita going forward. Baru-baru ini apabila saya menghadiri Majlis Tindakan Ekonomi Negara dan kementerian-kementerian yang terlibat dalam mesyuarat itu, dan saya bagi KKR, Kementerian Kerja Raya Malaysia, kita diminta juga untuk mengetengahkan apa dari Kementerian KKR ini nak dimajukan, dipromosikan untuk keseluruhannya dalam kita memajukan ekonomi negara kita yang boleh memberi impak yang sangat bererti, sangat memberi manfaat. Jadi bagi kami di KKR, Kementerian Kerja Raya, dua inilah. IBS tu dah lama sudah, tapi BIM ini lebih baru. Jadi oleh kerana kita mendapati menggunakan dua sistem ini sangat membantu seperti mana telah saya sebut tadi, dari segi efisiensinya, dari segi lebih teratur dan sebagainya, di tapak pembinaan, dari segi adaptasi teknologi, dan kita
mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja manusia dan itu pun sekaligus mengurangkan kebergantungan Malaysia kepada pekerja asing di bidang sektor pembinaan ni. Jadi inilah kami di Kementerian Kerja Raya yang kita katakan dari kementerian ini untuk dalam Majlis Tindakan Ekonomi Negara ini perlu kita perkembangkan kegunaan dua teknologi ini. Ya, saya gambarkan IBS itu fabricated, sudah dibina siap-siap, hanya pasang umpama Lego saja. BIM ini pula model Lego itu dibuat secara 3 dimensi. Jadi Datuk Seri membayangkan tadi pipe, wiring letak di mana, fiber semua. Jadi itu menjimatkan masa dan juga kos. Dan saya ingin raikan juga selalunya Datuk Seri bila kita bercakap soal aplikasi teknologi di dalam perolehan kerajaan, proses infrastruktur juga. Kadang-kadang penjimatannya pada sektor pembinaan itu, tapi kosnya naik pada pembelian aplikasi dan sistem. Sini pun selalunya, dan alhamdulillah nampaknya itu tidak berlaku pada kali ini kerana dengan aplikasi BIM dan juga IBS ini memberikan penjimatan sehingga hampir 7% kepada projek itu. Ya, betul. Yang satu saya nak kongsi kan maklumat iaitu di CIDB memang sudah ada sistem yang canggih. Saya pernah melawat ke sana. Sangat canggih. Negara Singapura saya ada fahamkan syarikat pun datang melihat dan bekerjasama menggunakan sistem BIM ini yang Building Information Modelling 3 dimensi ini. Sudah ada sistem yang canggih. Jadi saya ada fahamkan syarikat-syarikat swasta pun boleh menggunakan kemudahan itu. Jadi apabila kita perluaskan kegunaan teknologi dan kita boleh kongsikan sistem ini, mungkin memanglah kita boleh menurunkan ataupun kos kerja kita. Ya. Hakikatnya teknologi sepatutnya memberikan kemudahan dan mengurangkan kos, bukan sebaliknya. Jadi itu berlaku sekurang-kurangnya dalam pengalaman kementerian ini di Jejambat, katanya di Wakaf Baru Kelantan, ya, penjimatan yang besar itu. Jadi saya sangat raikan maklumat yang sebegitu. Datuk Seri, bergerak untuk kita melihat kepada perkembangan mutakhir ini, kita juga tidak boleh terlepas lari daripada realiti beberapa rungutan. Yang kelihatannya ada rungutan berkait tentang Jalan Raya Timur Barat ini, Gerik Jeli ini, katanya dah uzur. Saya pun kalau balik ke Kelantan, saya lalu juga situ. Memang ada tempat-tempatnya mungkin agaknya laluan gajah barangkali. Kita pun tahu situ. Jadi ada yang bertanyakan tentang naik taraf dan membaiki keadaan yang uzur bagi Jalan Raya Gerik Jeli ini, Datuk Seri. Ya, memang tepatlah yang ditanya tadi. Sebenarnya, ini bagi gambaran sedikitlah. Apabila saya dilantik sebagai Menteri Kerja Raya ni, masuk saja saya ke pejabat dan buat beberapa taklimat diberi kepada saya oleh pegawai-pegawai dan sebagainya. Saya minta dua yang penting dalam peringkat awal tu. Saya minta diberi taklimat untuk saya mengambil maklum masalah-masalah. Hari pertama saya masuk, sudah saya minta pegawai membentangkan satu projek yang sudah diluluskan, ya, sedang dan akan dilaksanakan. Sebab saya tak nak melengah-lengah melaksanakan. Bila sudah diluluskan dan kerja-kerja sepatutnya kita jalankan, kita jalankan projek itu. Dan yang sedang dijalankan, pastikan projek itu dilaksanakan dengan lancar. Itu. Kedua, saya juga minta senarai projek jalan persekutuan yang bermasalah. Ini pasal jalan ni kena faham sikitlah. Sebab Kementerian Kerja Raya ni dan JKR Malaysia hanya jaga jalan persekutuan. Lebuh Raya memang persekutuan dan jalan-jalan persekutuan. Ada di setengah kawasan Felda, walaupun jalan tu kecil tapi jalan tu dikategorikan jalan persekutuan. Itu pun dalam kawasan kami, KKR. Ya. Jadi saya minta senarai projek jalan persekutuan yang bermasalah dan yang perlu diberi perhatian dan tindakan segera. Maknanya termasuklah jalan yang dikatakan tadi, Jalan Raya Timur Barat, ya, antara yang telah diketengahkan adalah Gerik Jeli itu. Sebab itu pada bulan Mei lalu, sebaik saja selepas perayaan Aidilfitri kita,
saya dengan pegawai-pegawai pergi melawat di Perak dan beberapa tempat. Jadi semasa saya di Perak, saya mengumumkan tambahan peruntukan 30 juta ringgit. Ini telah diumumkan ya untuk kerja-kerja pembaikan ataupun bina semula laluan Great Jeli itu. Saya dipahamkan sebenarnya sepanjang jalan yang perlu kita reconstruct, yang kata bahasa Inggeris, yang sebab jalan tu terlalu lama dan sampai penghujung hayatnya sebagai jalan yang di tahap yang boleh dikatakan yang baik, ya sekarang dia dah uzur. Jadi memerlukan 80 juta ringgit. Okey. Ya, tapi kita tak ada peruntukan begitu. Tapi baru-baru ini kita diberi tambahan peruntukan untuk penyelenggaraan jalan. Jadi saya minta dan kita dah luluskan 30 juta diagihkan untuk kita buat sebahagian daripada yang perlu kita buat tu. Ya. Jadi 30 juta untuk permulaan dan akan dilaksanakan pada tahun ini pun juga. Untuk kita bukan sekadar membaiki, ini reconstruct, bina semula di atas jalan bukan yang sudah ada. Bina semula, ya. Jadi tapi bukan jajaran baru, ya. Di jajaran itu tapi kita reconstruct kata orang. Itu lebih tepatlah bahasa Inggeris dia. Bina semula, bukan sekat tampal repair sikit-sikit, bukan. Kita bina semula. Jadi dengan 30 juta tu sebahagian lah. Lepas tu kita akan tambah lagi. Sama ada 30 juta ataupun lebih di fasa yang kemudian. Sebab saya beri tumpuan kepada ini. Sebab saya faham sangat. Ya, walaupun saya belum sampai sana, saya dah merancang untuk pergi melawat ke sana dalam bulan Ogos. Mengapa bulan Ogos? Saya dengan pegawai saya berbincang. Bulan Ogos ni kita akan pergi sana, tengok. Sebab saya dah merancang pergi ke tempat-tempat lain. Saya pergi ke Sabah, ke negeri-negeri lain sebelum itu. Sebab itu saya kata bulan Ogos. Ya. Jadi memang saya akan turun ke sana. Ya. Kalau kita memang menelusuri itu daripada Greek, itu laluan yang selalu saya lalu. Selain daripada mengelak Gua Musang, sebab Karak itu selalu jam. Selalu saja sesak apabila musim perayaan. Kebetulan saya pun akan perlu membuat pentasan di antara Perak ke Jeli. Jadi itu adalah pilihan yang menarik. Jadi berita baik, 30 juta berbanding 80 yang diperlukan. Dan kita nanti bila fasa berikutnya, selepas tinjauan bulan Ogos nanti, saya kira kita akan mendapat berita tambahan lah. Selain daripada MLFF itu tadi. Jadi itu kita bersama Menteri Kerja Raya, dan selanjutnya kita akan berbicara lagi tentang realiti lebuh raya kita dan juga termasuk yang disebut-sebut sebagai LTU. Kita berehat terlebih dahulu. Ya, saya Nancy Syukri, saya Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Sampai hari ini saya masih dapat membayangkan bagaimana kami lagi kecil lagi. Ayah saya selalu bawa kami adik-beradik naik bas pergi ke Padang Sentral di Kuching. Sekarang ini namanya Padang Merdeka. Di situlah perayaan Hari Kebangsaan sentiasa diadakan. Masyarakat majmuk di Sarawak itu ramai. Kita hampir dalam kata 30 kaum etnik di Sarawak ini, kita bercampur gaul. Inilah di antara perkara-perkara yang telah menunjukkan kesatuan kita sebagai orang Malaysia, sebagai orang Sarawak. Lagu-lagu lama patriotik yang kita kenali itu adalah di antara kenangan manis yang boleh mengeratkan silaturahim di kalangan kita. Dan satu lagi saya ingat pada kenangan yang arwah mak saya buat untuk kita. Kita sentiasa ada baju smoking, sebab itu saya pakai tudung hijau ni. Saya pakai tudung hijau ni, inilah warna yang mak saya buat untuk baju smoking saya, dan adik-beradik masing-masing ada warna-warna lain. Saya
saya nak mengajak semua, ini menjadi harapan kita, semua rakyat Malaysia, supaya kita sentiasa memikirkan bagaimana kita nak membawa pembangunan untuk negara kita. Kalau kita lihat daripada dulu lagi banyak banyak lagi yang tidak kita capai, tetapi sehingga hari ini kalau kita lihat apa yang kita dapati pada hari ini, banyak kemajuan dan pembangunan yang telah kita capai, dan ini harus kita teruskan. Jadi kalau kita memikir untuk kemajuan dan pembangunan negara, kita akan terus memikir yang terbaik untuk masyarakat kita dan terbaik untuk rakyat dan juga untuk negara kita. Dan saya mengharapkan semua kita menjadi role model kepada anak-anak kecil, dan biarlah mereka di sekolah lagi memikirkan yang terbaik, gunakan bahasa perkataan yang baik untuk anak-anak kita, dan ini menjadi contoh dan harapan kita supaya anak-anak kita menjadi anak yang sentiasa bertanggungjawab kepada bangsa dan negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati. Di sini tersemai cita-cita, bercambah menjadi warisan. Yang saya menemani Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya, bercakap tentang OPS. Jadi maklumatnya adalah 2 lebuh raya Max dan IJM ini, rangkaian IJM sudah pun dipasang ke semua syarikat konsesi. 10 lagi yang berbaki juga akan melaksanakannya menjelang bulan September ini. Jadi kita nantikan. Dan sebelum berehat tadi kita mula bercakap soal Jalan Raya Timur Barat Gerik Jeli ni yang uzur 30 juta dimaklumkan tadi telah pun diumumkan terlebih awal, dan bajet ataupun peruntukan tambahan 50 juta lagi dinantikan. Tinjauan bulan 8 nanti Datuk Seri akan pergi melihat. Pada umumnya saya kira dari segi panorama cantik, saya suka Tasik Banding. Cumanya dalam konteks keuzuran tu juga saya harus akui bahawa ia perlukan pemantauan. Datuk Seri, saya sebutkan tadi satu lagi projek yang hangat diperkatakan, lebuh raya lingkaran tengah utama LTU ini. Jadi perkembangannya, bagaimana jadualnya? Sempat kita siapkan seperti jadual yang dirangka? Kita masih menaruh harapan kita akan dapat mencapai tahun 2026 yang dikatakan tarikh dia siapnya. Jadi kita akui sepanjang jalan tu, jajaran yang panjang tu, memang ada section-section yang agak bermasalah penyiapannya. Jadi seperti mana bidang-bidang mana, lebih-lebih lagi bidang pembinaan ini sangat terkesan oleh pandemik COVID-19 yang selama 2 tahun ni. Dan selepas itu pun agak sukar pada syarikat-syarikat yang meniaga, baik pembuatan, lebih-lebih lagi pembinaan dan sebagainya, untuk merancangkan semula aktiviti mereka. Sebab itu ada beberapa section dan syarikat-syarikat terlibat di jajaran tu memang ada masalah. Masalahnya dia tak dapat langsungkan kerja-kerja semasa COVID. Dan masa itu ekonomi global pun bermasalah. Jadi kenaikan mendadak, kos ataupun harga bahan binaan. Jadi juga upah kerja. Lagipun dalam industri pembinaan ni sangat bergantung kepada tenaga kerja asing. Pekerja asing balik ke negara asal mereka. Dan selepas COVID pun dia payah nak masuk balik.
ke Malaysia. Jadi syarikat-syarikat ini menghadapi masalah kenaikan kos bahan, kenaikan upah kerja dan juga masalah tidak mendapat pekerja-pekerja yang mencukupi untuk menyiapkan projek ini dalam masa sepatutnya. Jadi dan dengan masalah semua ini dikumpul sekali memberi kesan masalah kewangan pula kepada syarikat-syarikat tertentu. Jadi baru-baru ini saya turun padang pergi ke seksyen-seksyen yang bermasalah ini, melihat sendiri bersama Ketua Pengarah JKR, Dato' Reza, juga Timbalan KSU. Sebab KSU sudah pergi awal. Timbalan Menteri saya pun sudah pergi awal. Jadi saya pun pergi. Maknanya kami di pucuk pimpinan di KKR dan juga JKR sudah pergi turun melihat sendiri. Saya melihat sendiri dan adalah buat penilaian bagaimana kita minta kerjasama daripada pihak berkenaan, iaitu syarikat-syarikat itu boleh mempertingkatkan aktiviti-aktiviti mereka supaya kita dapat menepati tarikh siapnya 2026 nanti. Jadi kita masih berpegang pada jadual asal 2026 itu, meskipun cabaran-cabaran yang Datuk Seri sebut. Buat masa sekarang nampaknya kita mungkin boleh masih boleh capai matlamat 2026 itu. LTU ini akan memberi kesan kerana ia berada di kawasan kepadatan penduduk yang betul. Jadi ia penting dampaknya, implikasinya. Datuk Seri, saya ucapkan terima kasih kerana bersama kami mula bercerita tentang OPS. Kita nanti-nantikan pelaksanaan OPS ini ramai yang akan terkesan 12 syarikat konsesi menjelang September ini, dan nanti MLFF Datuk Seri kena datang lagi, kita bincang lagi panjang tentang itu. Terima kasih sekali lagi Datuk Seri, dan terima kasih kepada semua penonton yang setia bersama menemani selama 1 jam. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam muhibah.